Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Sidang penonton yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam pengisian ataupun peringatan tazkirah ringkas daripada saya untuk peringatan kita bersama, khususnya untuk diri saya lah, umumnya untuk tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik tuan-tuan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, tidak berapa lama lagi kita akan menyambut satu bulan yang mana bulan ini sangat-sangat dinanti-nantikan. Kalau zaman kalau kita melihat pada sejarah zaman Nabi dulu, bulan ini satu bulan yang sangat-sangat dinantikan, sehingga kan bila masuk bulan Rejab, Syaban, mereka dah buat persediaan awal untuk menyambut bulan ini, iaitu bulan apa? Bulan Ramadan, Ramadan Karim, iaitu bulan Ramadan, yang bulan puasa yang kita biasa sebut sebagai bulan puasa ataupun bulan Ramadan. Jadi kita tidak berapa lama kita akan sambut bulan Ramadan yang sebenarnya kita nanti-nantikan. Walaupun kita sekarang ini masih lagi dalam fasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan virus COVID-19 ini, sepatutnya ia tidak menjadikan asbab untuk kita menjadi lemah, tidak bersemangat untuk sama-sama menyambut bulan Ramadan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ini. Yang mana kita tahu bila mai bulan Ramadan seharusnya kita membuat persediaan yang rapi. So Ramadan ini satu bulan yang penuh dengan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan keampunan, yang penuh dengan segala bentuk kebaikan yang kita akan buat pada bulan Ramadan ini akan dilipat kali gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh dikatakan Ramadan ini satu bulan untuk kita mengejar ataupun mujahadah sungguh-sungguh melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana segala bentuk amal ibadat yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini akan dilipat kali gandakan, pahalanya kepada siapa yang melakukannya, iaitu kita lah sendiri. Sebab tu bila masuk bulan Ramadan ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita harus meletakkan satu nilai tambah dalam diri kita, bahawasanya Ramadan yang kita lalui ini, walaupun dalam keadaan bencana, walaupun dalam keadaan kita diuji, kita harus merasakan ini merupakan Ramadan kita yang terakhir. Bukan maksudnya kita minta ataupun doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mati cepat, tidak. Tujuannya kita berasa begitu adalah untuk memastikan kita ini melakukan Ramadan yang bakal datang ini dengan penuh kesungguhan. Makanya kita rebut segala bentuk pahala, segala bentuk kebaikan yang ada pada bulan Ramadan, yang mana dia akan mendatangkan pahala yang berlipat kali ganda, yang akan Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba yang melakukannya. Sebab tu dalam ayat yang saya sebut pada mukaddimah tadi, saya katakan ayat Quran yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam
kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, saya ulang semula, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa seperti mana orang-orang yang terdahulu. Tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, Allah sebut tu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita ini mendapat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan maknanya Allah meletakkan pengharapan bahawasanya orang yang melakukan ibadat puasa ini dengan bersungguh-sungguh, maka dia akan dapat la'allakum tattaqun seperti yang Allah janjikan. Makna ketakwaan itu yang kita nak dapatkan bila kita masuk bulan Ramadan. Dan sebenarnya kesan daripada Ramadan itulah menunjukkan ketakwaan kita ini dia jadi istiqamah ke ataupun separuh jalan. Sebab tu Nabi sebut bila sebut tentang Ramadan ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita harus melihat Ramadan ini dari sudut yang baik-baik sahaja, dari sudut yang positif sahaja. Sebab seluruh kebaikan, sebab tu disebut Ramadan ini sebagai bulan rahmat, bulan pengampunan, bulan yang di mana Allah tutup pintu neraka, Allah buka seluas-luasnya pintu syurga. Mungkinlah kita biasa dengarkan ada hadis yang menyebut awwaluhur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Sefaham saya daripada bacaan-bacaan yang saya buat, hadis ini bukanlah hadis yang sahih, ya, mana bukanlah hadis yang sahih daripada baginda Nabi SAW. Tapi maksudnya nak menunjukkan bahawa walaupun hadis ini bukanlah hadis yang sahih, kita bolehlah ambil ianya untuk menjadi satu suntikan motivasi. Dan sebenarnya kalau kita rasalah Ramadan ini awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah dan hujungnya itu adalah pembebasan daripada neraka, tak boleh juga. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan itu secara keseluruhannya adalah bulan pengampunan. Bulan keampunan. Ramadan itu juga secara keseluruhannya adalah bulan rahmat, dan bulan Ramadan itu juga secara keseluruhannya adalah bulan di mana Allah akan lepaskan manusia daripada api neraka. Maknanya dalam bulan Ramadan dia tak spread lah ni awwaluhur rahmah, awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, dan hujungnya adalah itqun minar, iaitu pembebasan daripada api neraka. So maknanya kalau katalah dia spread kepada 3 bahagian tu, orang mungkin ada setengah kita nak ligan yang pengampunan tu saja. Dia tak apa nak dapat rahmat, dia tak apa nak dapat pembebasan daripada api neraka. So dia sayanglah kalau kata lepas contohlah kata minggu fasa yang pertama dia tak sempat minta ampun, dah masuk fasa kedua sebagai fasa pertama dia sebagai awal rahmah kan tadi kan. Maknanya selepas daripada masuk je fasa kedua, dia tak ada nak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala pada fasa yang pertama. Adakah bila masuk fasa kedua dia tak dapat rahmat Allah dah? Tidak. Itu saya kata tadi, hakikatnya Ramadan itu secara keseluruhannya adalah bulan rahmat atau bulan kerahmatan. Ramadan itu secara keseluruhan juga adalah bulan pengampunan. Dan Ramadan itu secara keseluruhannya adalah pembebasan daripada api neraka. Sebab tu dalam hadis Nabi yang lain, Nabi sebut man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Man shoma, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh pengharapan dan penuh kesungguhan, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Bayangkan tuan-puan, hanya dengan berpuasa. Syaratnya adalah dengan bersungguh-sungguh dan mengharapkan keampunan, maka akan diampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. So apa lagi yang kita nak, tuan-tuan dan puan sekalian? So jadikanlah Ramadan ini sebagai bulan untuk kita rebut sebanyak mana, meraih sebanyak mana peluang yang ada untuk kita tingkatkan amal ibadah kita, untuk kita kutip sebanyak mungkin pahala yang telah Allah berikan, yang Allah telah sajikan, yang bakal Allah berikan kepada kita bagi hamba yang benar-benar melakukan ibadat puasa itu dengan bersungguh-sungguh dan mengharapkan
pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab janji Allah dan janji Nabi kata barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh pengharapan dan penuh keimanan, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Baik tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, sekadar itu sahaja dahulu. InsyaAllah kita akan bertemu pada siri-siri yang lain pula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.